Hari ni saya dapat banyak komentar ramai yang marah dengan Datuk Seri Najib, ramai yang marah dengan BNBBC, dan saya pun tak pasal-pasal walaupun saya ni menentang kerjasama di antara UMNO dengan PN ni. Ada juga yang marah dengan saya sebab hari ini kita menjangkakan bahawa kerajaan Muhyiddin ni akan jatuh kan. Tetapi di saat-saat akhir rakan-rakan kita mereka mengambil keputusan untuk meneruskan kelulusan belanjawan ini dan menguruskan Muhyiddin selepas itu. Kena faham Muhyiddin masih lagi belum selamat, tetapi sekarang ini kita perlu menguruskan belanjawan terlebih dahulu, dan kita uruskan Muhyiddin kemudian. Apa maksud saya dengan kita uruskan belanjawan terlebih dahulu? Untuk makluman tuan-tuan, hari ini belanjawan kita ni dah lewat dibentang. Dah lewat dibentang. Biasanya belanjawan akan dibentang dalam bulan Oktober. Dalam bulan Oktober. Tetapi belanjawan kali ini dibentang bermula dengan November, dan sidang parlimen kali ini yang sepatutnya sekejap saja masa diambil untuk menyelesaikan belanjawan, tetapi disebabkan mereka ni meletakkan pelbagai syarat untuk delaykan belanjawan ini sehingga ke penghujung 15, dan kalau boleh extend pun hanya 16-17 saja bulan Disember. Ini bermakna tidak ada sebarang usul lain boleh dibawa ke dalam parlimen. Hanya usul belanjawan. Dan mereka juga bukan hanya memendekkan waktu untuk sidang membentangkan belanjawan, tetapi apa yang mereka lakukan, mereka telah memotong program perbahasan di parlimen ni sehingga jam 1 petang. Menyebabkan belah petang tak ada, supaya sidang parlimen ni tak boleh dibuat undi tak percaya ke atas Muhyiddin, tak boleh dibahaskan perkara-perkara lain kecuali hal belanjawan saja. Okey. Tuan-tuan sedia maklum apa yang dijanjikan oleh Datuk Seri Najib dan rakan-rakan daripada BNBBC. Pertama, kita meminta supaya moratorium diberikan secara automatik kepada semua. Untuk makluman tuan-tuan, ada progres, bukan tak ada progres langsung, cuma tidak seperti mana yang kita harapkan. Sebab kalau dah namanya Muhyiddin, tuan-tuan, memang tak pernah mendengar denyut nadi rakyat, dan Menteri Kewangan dia pun baru pun belum apa-apa dah pandai menipu. Bukan setakat pandai menipu, boleh mengayakan mak dia pula dengan anak Tan Sri Muhyiddin melalui projek direct nego yang melibatkan Tali Works di negeri Kedah kerjasama dengan BDB negeri Kedah. Dan ini menyebabkan saudara banyak tuntutan yang dibuat oleh BNBBC tidak dipenuhi sepenuhnya, tapi ada progres. Contohnya macam moratorium disebabkan desakan-desakan yang dibuatkan oleh BNBBC, maka begitu juga dengan kepimpinan Barisan Nasional, Datuk Zahid pun ada buat sokongan kepada cadangan Datuk Seri Najib. Setidak-tidaknya hari ini mereka sudah memberikan moratorium secara automatik kepada mereka yang dari kumpulan The B40. Hari ini saya pun alhamdulillah telah mendapat panggilan, dapat juga moratorium tu. Maknanya dan bila kita bangkitkan sebelum ni kita bangkitkan macam mana 26 hari bulan baru si Zafrul ni membuat kenyataan memberikan moratorium selama 3 bulan, tiba-tiba bila kita hubungi bank, moratorium tu bermula pada bulan Oktober, November, dah lepas pun, dan kalau kita mohon pun kalau dapat, kita hanya dapat untuk bulan Disember. Tapi alhamdulillah tadi
pihak bank memaklumkan bahawa moratorium ini akan bermula daripada 15 Disember tuan-tuan, maknanya hari ini. Dan moratorium ni diberikan selama 3 bulan, 3 bulan daripada 15 Disember sehingga 15 Februari. Maknanya kita dapat 3 bulan. Masih belum cukup. Jadi perjuangan kita belum habis, saudara. Perjuangan belum habis, tetapi saya nak cerita sikit apa yang telah kita berjaya capai. Kedua, dari segi permintaan kedua BNBBC ialah supaya dibenarkan untuk pencarum-pencarum KWSP mengeluarkan maksimum RM10,000 secara one off. Yang ini masih belum dicapai. Tetapi daripada tak ada, alhamdulillah hari ini the B40 yang menepati kriteria sudah pun disenaraikan. Maknanya ada ramai yang sepatutnya tak dapat, tetapi sudah pun memperolehi. Cuma yang kita sedih, kita nak supaya kesemua pencarum dibenarkan secara automatik. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, jika tak ada cara lain untuk kita memastikan bahawa dua permintaan BNBBC ini diluluskan, caranya cuma satu, kita kena turunkan kerajaan yang sedia ada. Yang itu kita akan buat selepas ni. Okey. Ketiga, tuan-tuan, kenapa perlu luluskan? Sebab Datuk Seri Najib kata peringkat awal dalam tulisan dia dalam blog dia, pertama dia kata jangan bimbang, kita masih lagi boleh tekan mereka ni. Sebab sebaik saja kita menyokong belanjawan di peringkat dasar pada 26 hari bulan November lepas, kita dengar kenyataan yang keluar daripada mulut Zafrul seolah-olah dia bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh BNBBC. Tapi akhirnya kita mengetahui bahawa kita semua telah dikencing, tuan-tuan, telah dikencing. Tetapi Datuk Seri Najib kata, kalau mereka tidak melaksanakannya, maka kita ada dua pilihan. Pertama, kita akan tolak di peringkat jawatankuasa, iaitu hari ini. Dan yang kedua, Datuk Seri Najib mengatakan bahawa kita boleh melakukan sesuatu. Maknanya kita tahu apa nak buat. Mengajar pemimpin-pemimpin yang tak boleh faham bagaimana keadaan rakyat hari ini di peringkat akaumbi. Dia tak beritahu nak tarik diri daripada kerajaan PN. Tetapi bacaan saya, ini bacaan saya, jangan cakap Datuk Seri Najib cakap. Bacaan saya ialah menarik diri daripada menyokong kerajaan Muhyiddin Yassin. Untuk makluman tuan-tuan, hari ini apabila berlaku undi berbelah bagi ni, hanya 111 orang yang menyokong belanjawan. Ini bermakna, tuan-tuan, daripada 111 orang ni pun ada seorang daripada bebas. Maknanya sesedara hari ini jumlah sokongan kepada Muhyiddin Yassin paling banyak pun 111 orang, termasuklah mereka yang pada hakikatnya sudah tidak menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi hari ini apa yang Tan Sri Muhyiddin perolehi melalui kelulusan belanjawan itu tidak boleh ditafsir sebagai sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa saya kata begini? Pertama, saudara, kerana kita sudah pun melihat surat daripada Datuk Panglima Bijaya yang mengatakan bahawa Kebawah Duli Tuanku mengharapkan supaya ahli-ahli parlimen berhenti politicking dan memberikan sokongan kepada belanjawan. Okey. Jadi saya yakin bahawa salah satu perkara yang menyebabkan rakan-rakan daripada BN ini sukar untuk menolak permintaan daripada Kebawah Duli Tuanku. Ini antara perkara yang menjadi perkara utama yang menyebabkan mereka akhirnya mengambil keputusan untuk meluluskan belanjawan tersebut. Tetapi satu perkara yang kita perlu ingat bahawa meluluskan belanjawan bukan bermakna menyokong Muhyiddin, dan meluluskan belanjawan bukan bermakna kita mahu
memberikan mandat kepada Muhyiddin melaksanakan belanjawan tersebut. Muhyiddin pasti tidak akan melaksanakan belanjawan ini, tuan-tuan. Belanjawan ini kita luluskan untuk kerajaan selepas ini. Yang ini kena jelas. Kenapa saya kata begitu? Kerana selepas saja ahli-ahli parlimen daripada BN menghormati keputusan dan nasihat daripada baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong, maka selepas ini kita tidak terikat. Kita tidak lagi terikat untuk memberikan sokongan kepada Muhyiddin untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Okey. Dan yang ketiga, saudara, yang perlu tuan-tuan ingat, disebabkan kita lewat untuk mengadakan pembentangan belanjawan, bulan 11 baru membentang, dan hari ini 15 hari bulan baru selesai belanjawan itu diluluskan. Kalau misalnya tidak lulus, kita tidak mempunyai cukup masa, tuan-tuan. Kita hanya ada 15 hari je tinggal. Tinggal 15 hari saja untuk membuat satu sidang parlimen, untuk tukar kerajaan, untuk buat satu sidang parlimen bagi meluluskan belanjawan supaya kaki tangan awam boleh dibayar gaji untuk tahun depan. Okey. Dia ada dua benda yang boleh dibuat. Pertama, bila kita tolak belanjawan hari ini, lepas tu kita tukar kerajaan, lepas tu kita bentangkan belanjawan, ini agak mustahil lah senang cerita, untuk dilakukan dalam tempoh 15 hari. Jadi, kalau misalnya kita tak nak buat benda ni, apa yang boleh kita buat? Perdana Menteri interim boleh mengisytihar darurat. Dan bila kita isytihar darurat, kita boleh gunakan duit dana perbendaraan tanpa mengadakan sidang parlimen. Kerana apabila darurat diisytihar, kita tidak lagi perlu mengikut Perlembagaan Persekutuan. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional sudah pun melihat bagaimana bila Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kabinet beliau mencadangkan supaya diadakan darurat bagi menyelamatkan Tengku Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita boleh tengok bagaimana saudara reaksi rakyat, reaksi pimpinan-pimpinan kita yang menentang darurat itu. Jadi kalaulah kita lepas ni kita tak luluskan belanjawan hari ni, katalah lepas ni Muhyiddin jatuh, katalah salah seorang daripada pimpinan UMNO diangkat menjadi menteri ataupun Perdana Menteri interim. Maka kalau misalnya kita nak bayar gaji kaki tangan awam, nak bayar untuk semua bantuan-bantuan yang nak diberikan kepada rakyat dan sebagainya, kita mengambil pendekatan mengisytiharkan darurat. Kalau bagi saya tak ada masalah. Tapi masalahnya rakyat rata-rata bila kita bicara soal darurat, mereka ingat apa yang terjadi ketika serangan pihak komunis, apa yang terjadi ketika konfrontasi Indonesia. Sudah pastilah mereka menggambarkan bahawa akan diwujudkan kerahan tentera dan sebagainya yang sudah pasti tidak mesra ekonomi dan akhirnya akan menyebabkan ekonomi menjadi semakin parah dan ramai orang akan menentang. Lebih-lebih lagi kita sendiri menentang bila Muhyiddin nak melaksanakannya, tetapi bila kita mendapat kuasa, kita pula yang melaksanakan darurat. Jadi cara yang lebih baik, saudara, cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ni ialah kita uruskan belanjawan ni bagi lepas dulu dan kemudian baru kita uruskan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin ni saudara hari ni ada 111. Maknanya kalau esok atau lusa satu atau dua orang mengumumkan bahawa mereka tidak lagi menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, maka kerajaan dan baginda Yang di-Pertuan Agong Muhyiddin memberikan pembuktian bahawa dia masih mempunyai simple majoriti 111 ahli parlimen. Di situlah di mana riwayat politik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia akan berakhir. Jadi hari ini saya nak beritahu dengan saudara, harap bersabar sikit. Kita boleh teruskan, tetapi nanti bila kita teruskan nak bayar gaji kaki tangan awam, kita isytihar darurat, ramai bantah, jadi keadaan akan jadi lebih payah.
kita punya kerajaan baru nanti pula akan berhadapan dengan tentangan pelbagai pihak. Jadi biar kita settle dulu. Yang penting kena faham bahawa belanjawan ini bukan untuk memberikan sokongan kepada Muhyiddin terus menjadi Perdana Menteri. Hanya untuk menyelesaikan masalah pembayaran gaji untuk tahun depan, bantuan-bantuan dan sebagainya.